Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini jadi isu yang cukup menarik di media sosial berkaitan tentang satu kenyataan daripada Ustaz Nazrul Nasir. Jom kita tengok video ni dan kita berikan reaction secara berjemaah, insya-Allah. Kita baca komen-komen lepas tu, insya-Allah. Saya baca tu, tak kalau berlaku sungguhlah. Mustahil kan pada akal? Tak mustahil pada akal. Sebab tu jangan guna senang sangat. Ni tak logik lah pada akal. Tak logik. Semua tak logik pada akal. Tak logik pada akal. Apa maksud tak logik pada akal? Kita suruh bincang ni pada sudut istilah para ulama guna tu. Tu yang jadi masalah tu. Orang berjalan atas hayat, mustahil lah. Dah memang mustahil lah. Tak logik lah. Memang tak logik kan? Yang ferry jalan atas hayat, dia boleh percaya Pinak lah tu. Memang lah. Kata apa yang bersama dengan ferry ni Ustaz? Lah, tu kata hang tak faham. Oh, okey, kita. Dah, ferry tu pun makhluk, boleh berjalan atas hayat. Yang kawan ni pun makhluk. Kalau jalan atas hayat, apa masalah dia? Apa yang hak kamu kata ni makhluk boleh jalan atas hayat, makhluk ni tak boleh jalan atas hayat. Tolong apa? Apa hak dia? Tu saya bagi contoh. Saya kata orang angkat berat sampai 1000 kilo, kita tak percaya, kita apa? Tak masalah. Bekho angkat piling 1000 kilo, percaya Allah. Dia kata ni apa ni? Gila apa ni sama dengan bekho ni? Bukan saya bagi sama dengan bekho, tu cangkui kepala, ibu tahu apa? Cangkui kepala. Kita nak apa kata, dah bekho tu pun makhluk. Dia boleh angkat benda berat. Dan ni pun makhluk. Awak kamu nak kata bekho ni datang apa pula? Bekho ni Tuhan. Bekho ni makhluk lah. Nak sama dia, yang ni pun makhluk juga. Yang ni boleh angkat benda berat. Apa mustahilnya makhluk ni juga Allah Ta'ala bagi angkat benda berat? Apa mustahilnya? Yang tu je nak ajak. Ya, kalau saya salah, saya minta maaf. Okey, dah habis video ni. Sebab video ni menarik juga kalau kita bincangkan. Sebab secara umumnya, saya rasa satu perumpamaan yang dibuat oleh Ustaz ni tak kena lah. Sebab sebelum ni ada jadi isu bahawa dia kata ada orang bawa pedang. Dia kata tadi dalam video tadi kan, dia kata 1000 kilo. 1000 kilo, orang angkat berat sekarang pun 300 kilo lebih. Ada paling-paling pun tak tahulah, tak silap saya ada lah lebih daripada tu juga. Tapi tak adalah sampai 1000 kilo seorang manusia boleh angkat pedang tu. Tapi dia kata boleh angkat lah dengan perumpamaan makhluk dengan makhluk. Bekho boleh angkat 100,000 kilo. Awak kena tahu, bekho dengan bekho sendiri pun tak boleh angkat semua. Bekho pun bukan boleh angkat dengan nilai yang sama ataupun berat yang sama. Setiap jenis bekho ni pun dia ada berat masing-masing. Ada yang boleh angkat ringan, ada yang boleh angkat berat. Itu nama dia hukum alam lah, hukum adat lah. Takkan yang tu pun dah tahu. Kita ni mengaji Asy'ariyah sungguh dah. Tapi takkan benda basic yang kita tanya budak tadika pun budak tadika boleh jawab. Yang tu pun kita tak lepas. Kalau kita kata kita mengaji falsafah, kita mengaji ilmu kalam, orang mengaji dalam bab ni, mereka guna akal dengan betul. Mereka menggunakan akal dengan cerdas. Tapi kalaulah orang nak kata bekho boleh angkat lebih daripada 1000 kilo, manusia tak boleh angkat 1000 kilo, yang tu pun kita tak faham. Macam mana kita kata kita mengaji Asy'ariyah lah, kita kata kita mengaji ilmu kalam lah, kita kata kita mengaji ilmu falsafah. Makhluk dengan makhluk bukan membuktikan bahawa dia boleh untuk setara daripada sudut kemampuan. Tak boleh macam tu bang. Daripada sudut adatnya ialah manusia dengan manusia sendiri pun berbeza. Karamah, mukjizat, yang ni dia tak disebut perkara yang boleh masuk di akal. Ini disebut sebagai perkara yang tak masuk di akal ataupun disebut mencari adat. Hukum asal bagi adat seorang manusia tu, dia tak boleh angkat benda tu. Tapi dengan ada karamah pada dia ataupun dengan adanya mukjizat pada dia, maka dia boleh angkat benda tu. Asalnya pada zaman yang musimnya musim kering contoh. Musim-musim kering contoh. Mana ada nak keluar buah anggur dan sebagainya. Tiba-tiba disebutkan Maryam memakan makanan datang daripada musim-musim seperti itu. Yang tu kita boleh faham tak? Kita boleh percaya tak? Kita boleh percaya sebab ia adalah perkara yang mencari adat yang datang daripada sumber yang sahih. Wajib kita percaya tak? Wajib kita percaya, disebutkan dalam Al-Quran pun. Tetapi kalau dia mencari adat dan benda tu tidak datang daripada sumber yang sahih, wajib tak kita percaya? Tak wajib kita percaya pun.
Ini hang duk pergi kata, oh yang ni kita kena percaya. Sebab apa? Sebab ni makhluk, ini makhluk. Tidak. Makhluk sama makhluk pun, Nabi dengan Nabi pun, Allah Ta'ala bagi yang mencari adat itu, mukjizat itu pun tak sama antara mereka satu sama lain. Demikian juga manusia, kemampuan dia tak sama. Saya angkat paling berat berapa? 10 kilo, 20 kilo je pun paling tinggi. Kalau orang lain mungkin 30, 40, 50, 100 kilo dia boleh angkat seorang. Mungkin. Tapi setiap orang itu berbeza daripada sudut kemampuan dia. Bukan sekadar nama makhluk saja, hang nak pulih buh sekali. Jom kita baca komen-komen netizen berkaitan tentang isu ini. Dia kata, penin-penin kata Mat Kulim Muhammad Anwar Muhammad Azri Sabran patutlah gagal peperiksaan. Level cakap memang macam otak tu tak wujud. Yang ni anda boleh cek sendiri pasal Ustaz Nazrul Nasir tak lulus peperiksaan. Saya tak mahu isu besar kat sini. Tak kira lah awak lulus periksa ke tak lulus periksa ke. Yang penting kenyataan tu adalah kenyataan yang cerdik. Kenyataan tu adalah kenyataan yang pandai. Tapi kalau Bekhu, hang pun tak dapat beza di antara Bekhu dan juga manusia ni. Yang ni masalah yang cukup berat lah. Menjadi fitnah kepada tempat pengajian awak. Analogi tak kena langsung. Ni saya setuju. Nur Haizul Hasri dia sebut, dia kata analogi tu tak kena langsung. Azmir Khalid kata kan. Analogi tu menggambarkan dia punya IQ. Memang saya setuju dengan kenyataan Syahril Yaziz ni. Abu Auza'i Saifuddin kata Ferry dia contohkan. Dia tak nak buka pula bab ilmu sains. Ferry nak banding dengan manusia jalan atas air. Ini memang merapu lah. Benda yang memang telah terbukti daripada sudut sains. Memang dia bukan perkara mustahil lagi dah. Disebabkan sains telah membuktikan tentang ketidakmustahilan berkenaan ataupun kemampuan daripada logik terhadap hal itu. Apa yang dibuktikan oleh sains bahawa ia logik, maka dia logik lah. Muhammad Hairul Rashid kata, sabar kawan, memang perumpamaan ustaz ni kata tu macam budak tadika, tapi renung tajam-tajam sebaliknya. Tiada yang mustahil bagi Allah. Macam tu, dia kena renung tajam-tajam. Benda macam ni kena, ini benda ni kena pergi mengaji dekat sekolah. Dan sekolah belajar berkaitan tentang orang dapat membezakan di antara yang benar dan juga tak benar. Kalau seseorang tu tak dapat bezakan di antara Bekhu, di antara Ferry dengan manusia, saya rasa dia belum memajis lagi. Ustaz, takkan ustaz belajar tinggi? Ni Kamarul Afiq As-Subanji kata, Allahu Akbar, ustaz, takkan ustaz belajar tinggi-tinggi tapi ustaz tak faham sunnatullah. Cantik ni. Sunnatullah kan merangkumi hukum hakam sains termasuk hukum fizik dan fisiologi manusia. Itu kan Allah dah tetapkan. Aduh. Okey, Zack Destron Bakar, innalillah. Jika Bekhu makhluk dan manusia makhluk, maka Bekhu manusia. Ini logik apa yang dia pakai? Aduh. Suruh dia jalan atas ayam dulu nak tengok. Dia Tuan Guru, takkan Allah tak makbulkan doa dia kot. Ferry tu jentera yang direka oleh manusia. Ustaz ni dah terlebih makan ubat kot. Ferry tu dicipta untuk berjalan atas air. Manusia dicipta berjalan di atas bumi yang nyata. Hakim Badongga kata, kenapalah ikan ni makhluk tak boleh hidup di darat? Pergi jalan-jalan shopping, burung pula tak boleh dibolehkan hidup di jurang Mariana. Aduhlah, makhluk dah Allah bagi otak, gunalah sikit. Patut pun kau boleh cakap kosong saja atas pentas Islam karut yang memalukan ajaran Nabi SAW. Yang si lembu ramai pula suka si monyet terbang atas pentas. Yang ni kalau bagi dekat orang-orang sains baca ni, kalau dia tengok ni, dia pun sedih lah tengok keadaan masyarakat kita, ustaz-ustaz kita yang sampai benda basic macam tu pun tak boleh nak fikir. Sebenarnya macam ni sahabat-sahabat, kalau kita nak cerita berkaitan tentang karamah, kalau kita nak bercerita berkaitan tentang khariqul adah, berkaitan tentang perkara yang mencari adat, kita bincang pasal perkara yang mencari adat. Jangan kita bincang perkara itu logik ataupun tak. Sebab perkara mencari adat, kita beriman dengannya dengan disiplin-disiplin tertentu. Tak semua dakwaan kita akan percaya begitu saja, kerana kita ada disiplin-disiplinnya. Kerana perkara itu tak logik. Daripada sudut fikiran asal, dia memang tak logik. Tetapi kalau kita kata ia datang daripada sumber yang benar dan dia memang dipercayai daripada sumber tu memang boleh dipercayai, maka kenapa kita tak percaya? Kita percaya walaupun dia logik, walaupun dia tak logik. Sebab orang yang memberitahu kepada kita itu, orang itu boleh dipercayai. Tetapi kalau sumber itu boleh dipertikaikan, seperti silap mata, dia ialah permainan kepantasan tangan, kepantasan di dalam berfikir, illusion dan sebagainya, maka perkara-perkara itu boleh ditimbang dengan pemikiran, dengan menggunakan akal yang sihat.
Tapi tolong sahabat-sahabat, gunakan akal yang baik untuk memahami di dalam hal ini. Jangan benda yang bodoh pun kita tetap percaya hanya sekadar ia datang daripada seorang orang yang berserban, orang yang berjubah, orang yang berkopiah dan juga orang yang berkain pelekat. Jangan sekadar pakaian saja menyebabkan kita terus mempercayai seseorang. Demikian juga saya tak suruhlah awak percaya kat saya semata-mata, tetapi kita nak ajak kepada orang untuk memartabatkan ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang beriman daripada kalangan kamu. Demikian juga Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang diberikan ilmu kepadanya. Dan ayat ini telah menjadi bukti bahawa akan diangkat orang yang beriman daripada kalangan orang yang tidak beriman, dan orang yang alim daripada kalangan orang yang bukan alim. Sebab tu sahabat-sahabat, dalam hal ni mungkin kita boleh ambil hikmah sikit daripada apa yang datang daripada sabdaan Nabi SAW. Nabi kata, sayati 'alan nasi sanawatu khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafah yatakallamu fi amril 'amah. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai dan didustakan percakapan orang-orang yang bercakap benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ruwaybidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ruwaybidah? Maka baginda Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang bodoh lagi fasik berbicara berkaitan perkara-perkara yang umum. Hadis ini adalah hadis yang sabit, riwayat Ibn Majah. Sahabat-sahabat, hadis ni bukan saya nak pergi kata, nak pergi tempek bahawa Ustaz Nazrul ni Ruwaybidah. Tidaklah. Lagipun dia ni memang mengaji pun. Memang kita tahu dia pun mengaji Azhar. Berbelas tahun dia mengaji kat Azhar. Walaupun orang mengaji kat Azhar 4 tahun saja untuk ijazah sarjana muda, dia ambil masa yang panjang untuk habiskan ijazah sarjana muda beliau. Jadi saya tak nak kata dia adalah Ruwaybidah. Tetapi kalau kita memahami hadis ini, kita faham bahawa kita kena jauh daripada Ruwaybidah, iaitu orang yang tak cerdik tapi cerita benda yang besar. Tapi kita cukup pelik dan kita cukup risau kalau orang yang pergi mengaji, kata pergi mengaji kat Azhar, kata pergi mengaji dekat jauh-jauh, kata macam orang cerdik dah, tapi sebut macam orang tak cerdik. Wallahu ta'ala alam. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Jumpa lagi pada video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.